Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Sejarah bersama saya Cikgu Baktiar bin Syukur dalam bab 3 tingkatan 5 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Anda boleh rujuk buku teks di mana dalam bab 3 ni kita akan melihat sistem pentadbiran negara kita, sistem pemerintahan negara kita dengan lebih mendalam, iaitu cuba memahami apakah yang dikatakan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Katakanlah awak menanya kita, bagaimana cara negara anda diuruskan? Bagaimana sistem pemerintahan di negara anda? Katakanlah orang luar tanya kita, orang Singapura ke, orang UK ke, orang Jepun tanya. Kita akan jawab, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi ini yang dalam bab 3 ni kita akan belajar apa yang dikatakan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan ini merupakan, kita dah lihat dalam bab 2, ciri tradisional. Sejak awal lagi, sebelum British datang, kita dah ada raja. Kita dah mengamalkan sistem raja. Dan kita pun dah ada undang-undang. So, kita boleh anggap raja berperlembagaan. Walaupun tidak samalah caranya macam sekarang ni. Tapi pada masa yang sama, demokrasi berparlimen ini adalah ciri moden yang dibawa oleh Barat, oleh British. Walaupun di negara kita, di Negeri Sembilan contohnya adat pepatih, ada ciri-ciri demokrasi. Tapi bukanlah seperti mana demokrasi yang diamalkan sekarang ini. Jadi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen bermaksud raja berperlembagaan, raja memerintah mengikut peruntukan perlembagaan, mengikut undang-undang, bukan ikut suka-suka dia. Bangun pagi teringin buat benda ni, buat. Esok tak teringin, tak buat, batalkan, tidak. Raja berperlembagaan, raja yang memerintah berdasarkan peruntukan undang-undang. Raja sultan di peringkat negeri, yang di Pertuan Agong di peringkat persekutuan. Dan demokrasi berparlimen, apa pula? Demokrasi adalah suara rakyat, hak rakyat. Jadi walaupun kita ada raja sebagai kuasa tertinggi, tetapi hak rakyat ni tidak diketepikan. Dan dalam sistem demokrasi, kita memilih wakil kita, wakil rakyat, dan wakil rakyat inilah yang berkumpul di parlimen. Di parlimen sebagai badan perundangan. Dan cikgu, macam mana pula ada raja, ada parlimen? Okey, benda ni digabunglah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kerana dalam parlimen ada yang di Pertuan Agong, ada Dewan Rakyat, ada Dewan Negara. Okey, ada Dewan Negara. Jadi dalam bab ini kita akan lihat sama-sama nanti pelajar. Kita akan lihat latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Bagaimana kedudukan raja sebelum ni? Sebelum ni, sejak awal-awal lagi, zaman Melaka, zaman sebelum perang, zaman Jepun ke, masa Malaya Union macam mana? Okey, kedudukan raja. Kemudian kita akan lihat sejarah dan kedudukan institusi majlis raja. Raja memang dah ada. Majlis raja dah ada belum? Jadi kita akan lihat ada ke tidak. Atau mungkin namanya sebelum ni lain. Okey. Kemudian kita akan lihat juga yang di Pertuan Agong dan raja dalam perlembagaan persekutuan. Bagaimana kedudukan agung dan raja-raja. Kita akan lihat secara spesifik lah. Dan juga kita akan lihat amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ni satu konsep yang penting untuk awak faham. Dan apakah keunikan? Apa keistimewaan? Ataupun mungkin anda boleh lihat ada kelemahan. Bagus kalau anda dapat kesan, kalau anda lihat sistem kita ni ada kelemahan. Itu lebih baik. Namun begitu, kita akan lihat bahawa apakah keunikan sistem pemerintahan dalam konteks pengasingan kuasa yang diamalkan di negara kita. Pasal konsep pengasingan kuasa di negara kita tidak sama seperti mana yang diamalkan di negara-negara barat. Kita lihat sama-sama satu tajuk ni, satu tajuk yang agak panjang, mungkin agak rumit sikit, namun insya-Allah anda boleh fahami dengan baik.